Nampak tak kat sini? Ha? Tangan kau nampak kat sini? Memanglah tangan aku nampak tangan aku kat sini. Tadi kan kalau kau punya kau bercakap kan? Tadi kalau kau dia bercakap kalau kau ke sana, kau nampak tangan kau yang lain. Oh, maksudnya nampak masa tangan saya, dia. Masa saya bercakap nanti Oh, tahu okeylah nanti akan gitu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Selamat datang ke rancangan Sembang Sampai Lebam bersama Didi Chronicle. Okey, rancangan ni rancangan baru daripada channel Didi Chronicle ataupun daripada page Facebook Didi Chronicle, di mana mungkin setiap 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali aku akan menjemput siapa-siapa suka hati aku saja. Nak sebut siapa pun, nak jemput artis ke, selebriti ke, ataupun siapa-siapa lah. Kadang orang gelandangan berjalan pun aku akan jemput ke studio ni untuk sama-sama kita bersembang sampai lebam. Sampai kering bibir aku ni. Okey, jadi dalam episod yang pertama ni korang mesti tak tahu siapa yang aku akan jemput sekarang ni. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, ni dia, diperkenalkan Puan Laiyinah, ataupun lebih mesra dipanggil Puan Lai, pakar insurans kenderaan anda. Disilakan Puan Lai. Tak orang cukup. Mana ada orang tak ada tu. Okey. Selamat datang Puan Lai. Okey, Puan Lai patutnya kena bangga tau. Kerana Puan adalah tetamu pertama dalam rancangan Sembang Sampai Lebam bersama Didi Chronicle, ya. Okey, jadi saya nak Puan perkenalkan diri dulu. Boleh. Ini nanti yang apa orang cakap, ini yang sampai kedalam dalam tau. Yelah, maksudnya tu sampai yang private semua tak boleh. Tak boleh. Limit sampai anak je, suami tak boleh. Oh, suami tak boleh. Suami tak boleh, anak je. Takut lah tu. Okey. Bolehlah bagi tahu sikit nama ke apa ke. Okey, terima kasih Didi Chronicle jemput saya. Nak pandang kamera yang mana ni? Kalau mana je, okey. Mana Saya sebenarnya, nama saya Lai Puan Laiyinah. Orang panggil saya Puan Lai. Saya memang spesialis dalam bidang insurans kenderaan. Kalau yang biasa kita dengar medical card, insurans life, insurans arm, kita dalam kategori insurans arm, dan kita spesialis dalam insurans kenderaan. Dan saya berpengalaman melebihi 12 tahun dalam bidang ni. Dalam bidang insurans kenderaan ni lah. Sebab tu kita dah boleh, terlalu banyak pengalaman kita sampai kita boleh declare diri kita pakai insurans kenderaan anda. Okey, so maknanya kalau saya tanya apa-apa pasal insurans ni semua tahu ni? InsyaAllah saya boleh jawab. Betul? Betul. Okey, kenapa basikal tak perlu insurans? Bagus. Saya pun dulu mula masa bidang ni. Boleh terus jawab kan? Boleh terus je, tak kisah. Saya pun dalam bidang ni dulu macam fikir, kenapa ada certain, semua naik atas jalan raya, tapi kenapa ada kenderaan yang tak perlu cukai jalan, kenapa kenderaan ni perlu insurans? Okey, insurans ni, kita nak buat insurans ni, selain daripada nak protect, sebenarnya kita nak renew road tag dia. Okey. Road tag pula, dia boleh dikeluarkan untuk kenderaan yang bermotor sahaja. Oh, bermotor. Jadi kalau basikal ke skuter yang budak-budak naik tu tak perlu road tag pun, sebab dia tak bermotor. Kalau basikal anak saya letak motor mesti rumput. Kena tak? Contohlah. Dia bermotor kan. Kalau letak motor tu dekat basikal, pergi JPJ ke Puspakom lulus tak? Itu saya tak tahu tu orang tak lulus. Jadi tak tak lulus tak boleh. Faham. Kalau tak lulus, tak bolehlah dikeluarkan road tag. Dan kenderaan tu pun sebenarnya salah kalau berada di atas jalan raya yang berada di atas jalan raya. Sama juga macam basikal, kita ada laluan basikal, kita ada laluan motor. Macam itulah. Okey, faham. Okey. Dengan jawapan tu memang saya sendiri akan declare dia adalah sebagai pakar insurans kenderaan anda. Okey, lepas tu nak tanya, kenapa rotek kami? Kenapa tak rotek tuan hamba ataupun rotek mereka? Kenapa rotek kami? Kenapa pilih nama rotek kami dalam company? Okey, dulu kita guna nama lain lah. Okey, 10 tahun lepas, 11 tahun lepas. So tahun lepas nak ceritakan macam mana saya boleh rebrandingkan balik rotek kami ni. Kita ada banyak masa. Boleh cerita. Okey,
masa saya pergi ke saya nak balik kampung daripada Penang nak balik ke KL, saya pergi drive thru, saya masuk ke McD, saya nak beli bubur nasi untuk anak saya lah. Actually sebenarnya daripada 2 bulan sebelum tu kita nak rebranding. Banyak nama kita dah letak tapi nama tu semua kebanyakannya dah ambil ataupun nama tu tak sesuai. Lepas tu saya sementara tunggu bubur tu terlalu lama, 40 minit untuk satu bubur. Saya rasa macam terlalu lama. So saya sandar kat dinding, saya tengok ada satu poster McD tulis jom sertai kami. Jom sertai kami. Jadi daripada situ saya rasa saya guna, maksudnya kita senang nak bila kita nak buat copywriting ke, kita nak ajak orang kan, kita senang untuk cakap renew dengan kami. Kami pakar anda, kami bantu anda. Jadi senang perkataan tu. Dan ROTEC tu memang sinonim lah dengan apa yang kita buat. Jadi daripada situ idea tu keluarlah ROTEC kami. Jadi ROTEC kami tu bukan bermaksudnya company tu saya punya, bukan kan? ROTEC kami. Okey. Untuk soalan seterusnya ni, saya nak tanyalah pasal sekarang ni kan musim PKP kan. Orang pun susah nak keluar, lepas tu dengan kewangan rakyat Malaysia semua kan. Jadi mungkin juga ada orang yang tak tahu berkenaan dengan insurans dengan ROTEC time PKP ni. Boleh ke renew ROTEC time PKP ataupun hingko ni kan? Kan? Ataupun yelah semua benda lah pasal ROTEC ni. Orang pun kadang-kadang tak ada info. Diorang nak cari info pun kadang-kadang busy kerja apa semua. Jadi apa yang perlu kita tahulah dalam tempoh PKP ni, apa yang kita perlu tahu tentang ROTEC ataupun insurans ni? Okey, sebenarnya kita sebenarnya ROTEC tu ada satu perkataan lain. Sebenarnya sebelum hidup ROTEC, kita kena hidupkan insurans. Betul, itu insurans. Okey, so kita cuma normal rakyat Malaysia ni, insurans tu dia akan come dengan perkataan ROTEC. Kan jarang kita pergi nak renew insurans ROTEC. Jadi sebenarnya insurans yang benda yang big dia adalah insurans. Betul. Tapi yang orang selalu sebut adalah ROTEC. Jadi bila kita sebut ROTEC nanti, kita duk bincang ROTEC ni sebenarnya adalah ROTEC dan insurans. Okey, masa PKP kereta memang jarang keluar, orang main work from home. Jadi orang pun war-war cakap tak apalah, tak renew lah kan. Tapi risiko kehilangan dan kecurian, pecah masuk kereta di mana-mana. Dan paling tinggi berlaku adalah kat mana? Dekat depan rumah lah. Depan rumah lah, ya. Maknanya kereta tu kita parking, walaupun kita tu tak bergerak, mungkin risiko aksiden tak tinggi, tapi risiko untuk hilang dan pecah masuk dicuri tu tinggilah. Jadi masa PKP ni, jangan biarkan kenderaan anda tanpa ada insurans. Sebab dalam keadaan ekonomi down, lepas tu kalau kereta kita hilang, masih ada loan dekat bank, siapa nak bayar? Siapa nak bayar kan? Siapa nak ganti rugi? Kereta dah tak ada, loan dekat bank mesti kena bayar, insurans tak ambil. Tapi bila kita hidupkan insurans, sebenarnya nak melindungi kenderaan kita. Dalam keadaan ekonomi tak elok ni, Kak Didi, yang paling kita tak boleh potong dulu adalah insurans. Kalau you ada insurans, apa pun jadi, you talk to my insurans je lah. Itu kadang-kadang orang di insurans ni kan, dia boleh belagak sikit lah, you talk to my insurans. Kan senang je kan. Itulah selalu tengok dekat movie lah selalu macam tu. Dia tak kat movie cakap dengan peguam lawyer. Talk to my lawyer. I dah ada lawyer, talk to my kan, lawyer. dia lebih kurang macam tu lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Cadangan Puan Lai dalam PKP ni kan, macam mana kita nak renew insurans kita? Maksudnya tu cadangan dari segi kewangan ke ataupun daripada segi apa-apa je lah cadangan lah. Macam yang terbaik kita untuk renew insurans pada PKP ni. Okey, insurans salah satu benda yang bukanlah murah, ratus-ratus, ada cecah ribu, mengikut pada harga kereta lah, harga kereta, sisi kereta tersebut. Okey, jadi masa PKP ni saya tahu ramai yang terjejas teruk dengan ekonomi, ramai yang tak dapat. Tapi kita kena ingat, kereta tu lah satu pengangkutan yang kita gunakan. Jaranglah orang beli kereta ni simpan kat rumah je, kecuali betul-betul kaya. Kalau kita orang macam kena maaf pula. Orang kita memang orang kena maaf. Macam kita orang-orang yang biasa ni kan, yang memang kereta tu adalah satu keperluan. Okey. Jadi jangan tak renew. Bila renew, kalau dengan bajet yang sangat tight, cukup sekadar kita ambil basic cover yang cover kereta kita dari kemalangan, kehilangan dan kebakaran. Cukup, tak perlu tambah apa-apa lagi. Tak perlu tambah cover cermin, tak perlu tambah cover peris bencana alam, tak perlu tambah cover aksesori dan sebagainya. Cukup sekadar kita ambil basic, maknanya kita cover kemalangan, kehilangan dan kebakaran. Dan kalau harga ROTEC kenderaan anda mahal, anda boleh renew ROTEC anda dengan tempoh 6 bulan dahulu, tak ada masalah. Boleh 6
6 bulan boleh. Insurans setahun, road tax kita boleh renew 6 bulan. Kenapa orang tak pernah bagi tahu aku boleh renew 6 bulan? Inilah yang road tax kami nak bagi tahu orang awam. Dulu masa aku tak ada duit kan, aku terpaksa tau, sumpah aku terpaksa. Ya Allah, aku tak ada duit ni, terpaksa. Rupa-rupanya boleh lah. Okey, baru tahu. Okey. Kau jangan gelakkan aku tak tahu. Ramai tak tahu, tak apa, jangan malu, memang ramai tak tahu. Okay. Maknanya kita renew dalam kadar yang minima, basic campur road tax 6 bulan. Dah memadai. Maknanya bila kita renew road tax setahun, setahun tu kita tak payah fikir dah. Setahun tu dah ada satu syarikat insurans yang cover kereta kita. Road tax, maknanya road tax tu untuk elakkan kita daripada disaman. So setahun kita dah tahu apa-apa jadi dekat kereta kita, atau kita langgar orang ke, orang langgar kita ke, kan? Kita kena curi ke, kita dah ada orang syarikat insurans yang akan bayarkan untuk kita, yang akan kurang menanggung beban. Kita cakap kurang tau, kita memang menanggung beban tu. Dah. Mesti adalah kita punya betul. Terutama sakit hati tu ada lagi lah kan. Sakit hati tu mesti ada lagi. Itu fitrah lah ya. Tapi tentang kewangan tu tapi adalah sakit hati, tapi sakit hati kalau kereta accident tak ada insurans tu lagi sakit hati. Betul? Tak, sakit hati kalau sebab ambil third party. Astagfirullahaladzim. Berkenaan dengan insurans kan. Insurans ni selalu kita dengar ada macam-macam tau. Ada parti, ada first party. Ada first party, ada third party kan. Kenapa tak ada second party? Okey. Kenapa dia terus third? Sebenarnya ada. Ada? Sebenarnya kita insurans kenderaan ni kita ada 3 jenis. Yang pertama first party, comprehensive first party. Comprehensive first Kedua party. third party fire and theft. Third party fire and theft. Third party. Pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Ketiga ni adalah third party saja. Biasanya third party fire and theft ni kita sebut second party. Tapi macam dia tu. first party, second party, third party kan. Third party fire and theft. Beza dia, first party ni dia cover semua jenis risiko. Orang langgar kita, orang lari. Orang langgar kita, orang tak ada insurans. Ataupun kita langgar orang, semua kondisi tu kita boleh claim insurans kita sendiri. Kan? Yang kedua, third party fire and theft ni, dia tak cover accident. Dia cuma cover tu tadi kebakaran lah. dan kecurian. Dengan kecurian je lah. Third party yang ketiga ni kita biasa sebut third party kosong. Dia memang kosong. Dia hanya cover pihak ketiga. Kemalangan tak cover, kebakaran tak cover, kecurian pun tak cover. Faham. Pasal itulah orang tak sebut second party yang kedua tu pasal elok ambil first party tadi tu yang cover semua sekali. Betul, kan. Mana ada orang nak ambil apa fire and theft je mesti nak ambil dengan accident semua kan. Tapi ada je dalam keadaan kondisi yang tak boleh ambil first party dah. Contoh kenderaan lebih 25 tahun. Boleh ataupun juga, contoh kenderaan yang market value dia bawah 4,000. Ataupun contoh kenderaan yang kebanyakannya more pada tahun lah, 25 tahun ke atas, kebanyakan insurans tak ambil dah lah untuk first party. Macam kereta aku tu. Jadi sebenarnya kalau kenderaan anda, saya cakap kalau masih mampu, boleh, bukan mampu tau. Boleh. Maknanya ada syarikat insurans yang boleh lagi ambil kenderaan anda first party, ambil first party. Sebab bila accident, kalau orang langgar kita, orang tu ada insurans, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh claim insurans orang tu. Tapi orang yang langgar kita tu, dia pun tak ada insurans, kita pula ambil third party. Third party. Itu memang sakit. Dengar tu. Sebab kalau kita accident ni, jangan cakap sikit murah tak. Accident ni, percaya tak? Kalau kata Myvi tu, kita langgar depan je, melibatkan bumper. Langgar depan, bumper, ataupun kita panggil apa? Radiator apa? Depan tu. Dia hampir 1,000 juga cost repair dia. Cat saja 400 kebetulan. Jadi kalau kita bayar insurans first party, contoh Myvi, Myvi kan dah NCD dah penuh. So baru 5,600 kan. Tapi bila accident 1,000 kita kena keluar cash. Itu kalau hari tu kita accident. Kalau esok kita accident lagi, minggu depan kita accident lagi. Lagi tu kalau macam terjadi macam tu, esok accident itu masih lagi di cover insurans lagi. Cover lagi lah. Dia insurans akan tahu sehinggalah jumlah claim tu tidak lebih 65% daripada sum insured tu. Yelah, nanti insurans pun mestilah dia ada dia punya limit dia kan. Sampai ada orangnya kena accident je. Sampai tu masa kalau orang ni kena accident dia akan offer total loss lah. Total loss pun still insurans akan bayar ikut market value kereta kalau you ambil first party. Macam tu. Kebanyakan orang kan, dia orang suka ambil third party tau. Diorang dah tahu diorang dah tahu yang kalau accident tak boleh claim, tapi diorang still ambil juga. Kenapa Itulah masalah dia. Sebab
Sebab apa tau? Ah. Sebab dia orang confident, dia orang tak accident. Seperti Saya aku bawa- je. Okay, macam sebenarnya bila kita buat, kadang-kadang kan kereta ni macam jadi Dian, hantar anak sekolah je, pergi pasar je. Okay, Contoh dia ada 3 biji kereta 3 biji, 2 biji ni bawa pergi yang besar lah, kereta besar pergi mana-mana jalan. Yang kancil atau sorry tak sebut kancil. Kau marah orang kancil. Jangan sebut maybe jangan sebut. Okay, maybe jangan sebut. Contoh macam kereta kecil ni, kereta compact ni, dia bawa pergi pasar ke hantar anak sekolah. Tapi dia ambil yang ini third party, alasan gerak dekat-dekat. Tapi kereta ni yang gerak banyak. Betul? Tapi accident ni bukan kata keluar jauh kat Kedah nak buat accident, tak. Kita nak keluar simpan rumah, bukan nak accident. Jadi kalau misalnya lah kan, contoh dalam PKP ni, orang kena hidupkan rotek pun sekarang susah kan. Kadang ada yang terfikir nak ambil terpati kan. Jadi apa Puan punya cadangan yang terbaik Puan boleh bagilah dekat orang yang nak hidupkan insurans rotek ni? Saya katalah first, kita kena ambil first party. Kedua, ambillah ikut market value yang dibenarkan. Minima market value. Jangan ambil underinsured lah. Okay, underinsured tu baik ambil third party je. Okay, kalau ambil first party nak ambil underinsured, baik ambil third party je. So ambil first party, cover minima market value yang dibenarkan. Kita ejen ni, kita syarikat insurans ni dia ada satu range market value yang dibenarkan. Jangan cover under insured, cover cukup, first party basic dah memadai. Rotek 6 bulan sudah memadai. Bila accident kita tak perlu gusar, 1 sen pun kita tak perlu keluar duit. Okay, dalam sepanjang Puan buat insurans rotek ni kan, mestilah ada kes-kes yang tak boleh nak claim. Kenapa sampai kita tak boleh nak claim? Ada kes yang macam mana tu? Okey, kita ambil insurans ni satu selain daripada nak keluarkan rotek, kita nak lindung kereta kita. Okey, ada juga situasi yang mana bila kita dah ambil insurans ni. Bila accident ke apa hilang terbakar tak boleh claim. Sebab apa? Sebab apa? Okey, pertama sekali Tanya saya pula kan. Buat apa? pertama sekali mungkin sebab dia ambil third party. Kedua, mungkin dia cover underinsured. Tapi yang most of yang tak dapat claim tu confirm ambil third party. Sebab kalau you ambil first party, you langgar orang tu lari ke, you langgar orang tu tak ada insurans pun, you boleh claim insurans you balik. Tak ada isu. Tapi basically yang biasa kita dengar, insurans menipu, tak bayar claim aku kan, mesti dia ambil third party. Kalau dia ambil first party, insyaAllah tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa kan. Okey, boleh tak bagi contoh pengalaman yang Puan pernah alami lah tentang kes yang boleh claim dengan tak boleh claim ni? Macam tu. Pengalaman saya yang boleh claim, kalau boleh claim dia kalau dia ikut agentnya suggestion. Biasa dekat rotek kami ni, kita advise customer untuk ikut SOP kita. Kalau you ikut SOP kita, buat report poli dengan betul, tak ada penipuan, tak ada fraud, orang kata tak ada laporan palsu dan sebagainya, insyaAllah boleh claim. Tapi kalau tak ikut, macam contoh buat report polis kan, dia langgar divider. Okey, bila buat report dia cakap dia langgar tembok. Jadi bila adjuster turun, adjuster tengok langgar tembok dengan langgar divider tu dua benda yang berbeza. Kalau kita tak kerosakan pun tahu tak sama. Jadi insurans akan justify balik mana gambar di tempat kejadian pula. Basically tak ada lah kan? Tak ada lah kan. Jadi benda-benda macam tu menyebabkan benda yang tak boleh claim. Jadi kita jangan maksudnya kita cerita je perkara yang sebenar. You langgar lembu ke, you langgar hinze ke, you langgar kambing ke. Tak apa, cakap je Cakap babi. je. Jangan nak Jangan cakap hinze, cakap babi. hinze dapat halal, babi dapat haram. Macam itulah. Okey, saya nak tanya ni satu soalan ni. Benar tak Puan Lai kan lama ni bekerja bergelumang dengan Minyak tanah. dengan insurans rotek ni kan, pernah tak lupa nak renew? Renew rotek insurans. Pernah maksudnya tu telajak. Pernah. Sebab masa tu raya, 2 tahun lepas, nak raya ni, terlalu ramai customer, kita menjaga customer, menyayangi customer ni renew supaya dia orang boleh balik kampung dengan selamat semua. Hari kita nak balik kampung tu, hari tu kita berperasan rotek kita dah mati 2 hari. Tapi disebabkan dengan rotek kami ni, kita boleh siap rotek 1 hari je, tak ada isu lah, tunggu sekejap lah. On insurans, rotek siap, baliklah kampung dengan senang hati. Tak nak tanya ke kereta pernah accident ke, pernah breakdown ke? Jawab lah. Jawab lah. Kita kalau nak cakap pernah, pasal claim ni, sebab saya sendiri pun macam mana saya pun pernah accident langgar orang langgar saya, dan saya pun pernah experience tayar pecah tengah-tengah jalan duta tu. Langgar orang mati tak tadi? Tak mati. Masuk klinik lah. Dan pernah sekali juga kereta dah 2 bulan tak start kat rumah. So PKP tahun lepas lah. So kita bawa satu kereta je.
Jadi kereta tu breakdown. Kereta tu tak boleh start lah. So saya call technician. Jadi pengalaman kita tu sebenarnya okey betul lah. Technician bantu, ada auto assist. Accident macam mana nak buat. Yang accident sendiri tu yang nak bestnya keluar dari rumah simpang tu accident. Pasal dah pernah mengalami sendiri kan. Dia kalau tak mengalami tu dia pun akan sama juga macam orang lain kan. Pasti. Ni antara yang terakhir jugalah ni sebelum kita tamatkan ni. Biasalah kalau dah nak habis ni kita mesti nak bagi nasihat apa semua kan dekat yang menonton kat depan tu. Jadi mana tadi ya? Lah, ringkas je soalan dia. Apa pesanan tuan? Carilah, kita renew insurans kenderaan anda dengan ejen yang boleh dicari, boleh dihubungi, boleh bantu anda bila anda dalam masalah, contohnya kereta breakdown, claims, accident nak claim dan sebagainya. Di mana anda renew tu tak ada masalah. Tapi dengan siapa anda nak minta pertolongan bila anda ada masalah berkaitan dengan insurans ni, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Betul. Tapi kalau anda renew dengan contoh ejen A, takkan anda minta tolong dengan ejen B. Sebabnya kita renew insurans ni memang bukan nak cepat. Saya percaya ramai je ejen insurans yang boleh siapkan insurans rotek anda dalam masa 1 hari. Tapi siapa yang boleh jaga anda selama 1 tahun? Jadi apakah kelebihan rotek kami dengan ejen-ejen rotek yang lain? Dekat rotek kami, kita ada pengalaman lebih 12 tahun dalam menguruskan bukan sekadar renew insurans, tapi kita menguruskan claims, tuntutan. Sebab kebanyakan ejen dia ada yang buat insurans saja. Bila claim dia suruh pergi ke orang lain. Kita memang praktis ambil door to door service dengan kenderaan customer, kita follow up balik yang kita customer. Maksudnya kita ada pengalaman lebih 12 tahun dalam bidang claims. Okay, you ada masalah apa, you refer, kita akan selesaikan. Okay, dan kita memberi after sale service. Okay, after sale service tu tak semua ejen boleh buat sebab ni sama mana boleh tak boleh ni. Jadi kau saya je. Tak semua yang boleh bagi after sale service sebab claims ni dia tidak mendatangkan untung pun. Sebabnya kita renew insurans tu yang kita dapat commission. Untuk claim yang kita bantu-bantu customer ni adalah commission kita tu yang adalah untuk kita jaga customer kita setahun. Basically SOP-nya kita akan call kita dan kita akan arrangekan towing dan towing akan ambil masa dalam 30 hingga 45 minit. Tengok bergantung. Sebab kalau towing tu memang dah dekat kawasan you 10 minit dah sampai. Dan ramai ini additional info lah, mana tambah sikit. Insurans yang kita ambil ni dia dah ada package auto assist dalam tu. Tahu tak? Auto assist tahu tapi terangkan lagi. Dia ada auto assist yang mana dekat tengah jalan you breakdown, tayar pecah, bateri kong, nak kena jumper, nak kena tukar tayar, call je hotline kita dan kita akan hantar technician ataupun towing untuk bantu. Ramai yang tak tahu, so dia panggil towing yang kena bayar. Itulah masalahnya kan. Orang ramai yang tak tahu dia ambil insurans, ambil insurans kan, first party apa semua. Tapi bila breakdown dia akan call towing lain tau. Ataupun dia nampak ataupun towing lain datang, kenapa bang? Towing tu yang akan dapat dan dia job. Kena bayar. Lepas tu dia kena bayar. Sedangkan towing kita ada yang cover 200 km, ada cover 300 km, ada cover unlimited towing pun ada. Unlimited towing. Maknanya ada yang cover toll free lagi. Kalau breakdown dekat Amerika dia boleh towing. Malaysia saja. Malaysia je lah, okey lah. Semua syarikat insurans ada auto assist untuk kenderaan first party dan untuk third party boleh tambah package auto assist. Oh, boleh. Kalau dah ambil third party pun boleh tambah auto assist untuk yang breakdown tadi tu. Sebab tu kata beringat sebelum kena. Pakailah baju hujan sebelum hujan. Kalau payung lah. Payung. Baju hujan. Okay, faham. Jadi macam mana kita nak menghubungi rotek kami ni? Mana tahu ada yang sekarang ni yang tengok ni dah dekat-dekat expired dia punya rotek kan? Boleh klik pada link yang disediakan ataupun telefon kita punya K-Line 012-273-5485. Saya ulang 012-273-5485. So anda akan dapat sebuah harga percuma, anda akan dapat consultation percuma. Kalau anda setuju dengan sebut harga yang diberi, anda boleh proceed payment dan kita akan buat insurans rotek anda siap 1 hari dan kita akan bagi anda hadiah istimewa. Siapa yang renew melalui link yang kita sediakan, dia akan dapat hadiah istimewa. Kitchen. Jangan sebut kitchen. Okey, jadi rasanya Puan Lai teringat nama buah pula.
Okay, boleh rasanya sampai kat sini sajalah kita punya rancangan Sembang Sampai Lebam. Rasanya memang dah lebam pun. Kan, rasanya dah lama ni kita sembang ni. Kering tekak ni, air tak sedia di Itulah. Tadi nampak macam ada air kan? Oh, oi. Tak, dah nak habis dah pun. Okey. Okey, jadi sampai situ saja. Terima kasih kepada Puan Lai kerana sudi bersama dengan saya di Sembang Sampai Lebam ni. Rasanya Puan Lai pun dah lebam dah. Jadi rasanya elok kita pergi sini. Jadi kepada korang semua jangan lupa melekat-melekat kek bersama di Chronicle di episod lain kali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, cut. Ada.